Variation of resistance with temperature. Jadi bagaimanakah resistance berubah apabila temperature berubah? So itu basically apa yang kita nak belajar dalam subtopik ini. So ada dua bahagian. Yang pertama sekali, apa sebenarnya yang berlaku dalam metal apabila berubahnya temperature? Dan apakah yang menyebabkan resistance boleh berubah? Itu yang pertama. Yang kedua, equation. So yang pertama konsep, yang kedua equation. Dia nak buat pengiraan tentang bagaimana bila temperature berubah, apakah final resistance ataupun apakah dia final temperature kalau kita nak resistance sekian-sekian. So generally apabila temperature meningkat, resistance akan meningkat. Jadi itulah dia kalau kita buat apa juga eksperimen, practical test ke apa ke, kita kadang-kadang cakap precaution dia, switch off the circuit when measurement is not taken. Pasal apa? Kita tak nak kita punya circuit panas. Bila ada arus mengalir akan jadi panas. Bila akan jadi panas, resistance of the circuit akan meningkat. Dan itu akan ganggu kita punya data. So itu satu errors atau precaution yang boleh kita ambil kira yang ini berkaitan dengan resistance dan juga temperature. Tapi apa sebenarnya yang berlaku? Okay, kalau kita tengok animasi ni. So dalam metal ada atom. So dalam animasi ni atom tu dia represent dengan Lego block yang warna biru. So normally atom tu akan vibrate sikit. Dan elektron akan mengalir ataupun lalu dalam metal. So ini kita dah bincang dalam 3.1. Okey, yang ini bagaimana elektron ataupun charge carrier drift in metal. Tapi apa yang berlaku kalau kita increase temperature? Bila kita increase temperature, metal atom akan ada thermal energy yang besar dan dia akan ada kinetic energy yang besar. So bila kita bagi dia temperature yang tinggi, basically kita provide thermal energy pada metal. Bila kita provide thermal energy, kinetic energy of the atom will increase. So apa yang berlaku, dia akan bergetar. Dan apabila elektron nak mengalir, dia akan pelanggaran dengan atom itu akan bertambah. Bila pelanggaran bertambah, maka resistance akan bertambah. Okay, so the hotter the metal gets, the greater the resistance to the flow of current because of the collision between metal atom and electrons. Okay, so kalau kita nak explain, macam mana kita nak explain? Kalau soalan kata explain why temperature resistance increase with temperature. So yang pertama sekali kita nak sebut tentang apa yang berlaku pada atom. As temperature increase, its constituent atoms. Ini atom dalam metal lah. Vibrate with greater amplitude. Okay, so temperature increase, atoms vibrate with greater amplitude. Kerana kita bagi thermal energy pada atom, maka kinetic energy of the atom increase. Okay, so apa yang berlaku? Number of collision between free electrons and metal atom
increases. Okay, so this cause the number of collision between the free moving electron. And metal atom increase. Okay, so keyword apa? Collision between electrons and atom increase. So bila bertambah collision, maka semakin sukarlah elektron nak bergerak. So this impedes the drift of free electron through the metal. Impedes ni maksudnya menghalang, makin susah lah, makin sukar bagi elektron untuk mengalir. Perkataan drift ni, hanyut ni digunakan untuk free electron dalam metal. Okay, kita tak cakap, kadang-kadang kita kata the flow of free electrons pun boleh juga, tetapi perkataan drift ni biasanya digunakan juga dalam nak explain pergerakan elektron. Sebenarnya elektron tu bukanlah sebiji saja dalam metal tu, tapi kalau kita tengok animasi yang lebih tepat lagi, dia seolah-olah hanyut. Dia bergerak hanyut dalam metal. So perkataan drift biasa digunakan dalam buku. So bila ada pelanggaran, maka elektron akan susah nak bergerak. So bila susah nak bergerak, maka the resistance in the metal also increase. So resistance increase. So itu yang berlaku apabila temperature meningkat dalam atom. Jadi apa the equation yang relate di antara resistance dan juga temperature? Okay, so equation ini kita tak pun cuba untuk derive. Sebaliknya saya nak awak faham penggunaannya. So R is equals to R naught 1 plus alpha T minus T naught. Okay. Jadi bila kita gunakan equation ni, kita kena faham dia ada pair dia. Resistance R pada temperature T. Okay. So resistance R pada temperature T. So kita tulis resistance so itu ada dua. Nilai ni biasa pairing. Kita kena jangan tersilap ganti. Okay. Resistance R naught at T naught. So resistance R naught at reference temperature.
T0. So itu pairing dia. R0 dengan T0. Okay. Manakala alpha pula adalah coefficient of alpha kita panggil sebagai temperature coefficient of resistivity. Kita salah je coefficient. Coefficient of resistivity. Okay. Alpha itu adalah constant. Dan nilai alpha itu kita dapatkan daripada eksperimen. Semua nilai alpha yang kita gunakan yang diberi dalam soalan yang ada dalam buku list of constant itu adalah didapati daripada eksperimen. Ini adalah nilai yang kita measure. Setiap material mempunyai temperature coefficient of resistivity yang berbeza. Dan itu kita ukur. Dan untuk ukur nilai alpha ni, dia buat eksperimen, ada dua temperature je waktu dia buat eksperimen tu. Yang pertama sekali pada temperature 20 degree Celsius ataupun rare lah ni, pada temperature ataupun pada temperature 0 degree Celsius. So ada dua saja. So alpha at T0 20 degree Celsius or 0 degree Celsius. Yang 0 degree Celsius ni pun rare. Yang biasanya nilai alpha ini diberi pada temperature T0 20 degree Celsius. Okey. Maksudnya dalam equation ini, kalau awak tengok dalam nota awak pun dia tulis dah dekat situ, resistivity at reference temperature T0 usually taken to be 20 degree Celsius. So maksudnya nilai T0 ni pun biasanya 20 degree Celsius. Dan dah beberapa tahun dah exam memang T0 ni memang 20 degree Celsius. Okey, kenapa saya cakap macam ni? Nanti awak akan jumpa T0 yang bukan 20 degree Celsius. Jadi apa-apa pun, usually T0 memang 20 degree Celsius sebab alpha itu nilainya kita ambil, kita ukur semasa dia 20 degree Celsius. Okey, kejap lagi kita buat soalan. Okey, so itu equation resistance. Bagaimana pula dengan resistivity? Resistivity juga berubah apabila temperature berubah. Dan sama juga resistivity increase when temperature increase. Since resistance is equal to resistivity times length over A, kita dapati dekat sini resistance is directly proportional to resistivity. Equation resistance yang tadinya saya boleh saja tulis sebagai resistivity is equals to resistivity naught 1 plus alpha T minus T naught. Okay, so macam biasa juga resistivity at temperature T, resistivity naught at reference temperature T naught, and T naught is usually taken at 20 degree. Baik. Itu equation. Dan seterusnya saya nak buat example. Okay, mari kita tengok satu example. Ini example yang dah memang ada dalam nota kuliah awak. Okay, satu problem dengan example ni adalah dia cuma cakap coefficient of temperature coefficient 4.5 darab 10 kuasa negatif 3 degree Celsius.
dia tak bagi tahu reference temperature dia berapa. Usually, nilai itu diambil pada temperature 20 degree Celsius. So, usually, T0 sama dengan 20 degree Celsius. Okay, tapi kalau kita tengok soalan ini, so soalan sebegini pernah keluar dalam exam. Yang mana dia tak letak T0 sebagai 20 degree Celsius. So, kita tengok soalan dia. Dia kata macam mana? The resistance of tungsten filament of a bulb is 119 ohm when the bulb is alight, and 15 ohm when it is switched off. Calculate the temperature of the filament. Calculate the temperature of the filament when the bulb is alight, and given that the room temperature is 30 degrees Celsius. So, bila mentol tu tak menyala pada suhu 30 degree Celsius, resistance dia sama dengan 15 ohm. So yang itu dia ambil sebagai nilai T0. Tak patutlah, patutnya kan, sebab nilai alpha kita dah kata nilai alpha ni patut pada 20 degree, tapi tak apalah. Kalaulah soalan ni biasanya 3 markah, maka markah dia biasanya konsep ganti jawapan unit. Kadang-kadang 2 markah. Jadi tak perlu kita nak fikir T0 20 degree Celsius. Ambil je T0 30 degree Celsius. Alpha dibagi 4.5 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, so kita nak cari nilai R. Nilai R ni apa? Nilai R ni apabila mentol tu dah menyala. Mentol dah menyala. Bila mentol dah menyala, dia jadi panas lagi lah kan? Nilai R juga diberi, saya silap. Nilai R diberi apabila mentol tu menyala, dah panas, sama dengan 190 ohm. Berapa nilai temperature? Yang ini yang kita nak cari. Okay. Berapa nilai temperature? Pastilah panas kan, mentol dah menyala. Okay, so kat sini kita cuma masukkan dalam equation R is equals to R0 1 plus alpha T minus T0. Okay, so R is equals 190, R0 sama dengan 15, 1 plus 4.5 times 10 to the power of negative 3 times T minus 30 degree. Okay, so cari nilai T kat situ. Okay, so 2,623 degree Celsius. Dia soalan nak ni. Tak sepatutnya dia ambil terus temperature macam tu. Sebab saya dah cakap nilai alpha usually at reference temperature 20 degree Celsius. Kalau saya nak betulkan soalan ni, saya akan ubah temperature dia 20 degree Celsius. T0 dia 20 degree Celsius. Baik. Kita bincang satu lagi soalan. Ini saya nak awak buat dulu. Okay, buat example ni. Okay, soalan ni memang diguna T0 at 20 degree Celsius. Ini soalan daripada buku reference yang muktabar. Dia memang takkan guna T0 lain daripada 20 degree Celsius.
Okey, cuba buat soalan ni. Saya bagi masa 5 minit. Lepas ni saya nak tanya seorang-seorang. Terus left. Mael? Uh, 283.16 degree Celsius. $283. 0.16 degree Celsius. Degree Celsius. Okey, kita tengok. Kalau ada betul tak jawapan ni. Okey, mari kita tengok dulu. Ni jawapan yang Mael bagi dan kita cuba tengok soalan dia untuk tengok sama ada dapat tak jawapan yang Mael bagi ataupun tidak. Okey, so yang pertama sekali dia kata a silver wire has a resistance R0 at 20 degree Celsius. So soalan ni betul lah. Okey. So R0 at T0 20 degree Celsius. So soalan dia sama lagi. To what temperature must the wire be raised? Okay. To what temperature? So maksudnya kita nak cari final temperature. T. Must the wire be raised to double the resistance? Double the resistance maksudnya R kita 2 kali R0. So R sama dengan 2 kali R0. T nak cari. If temperature coefficient at 20 degrees Celsius is 3.8 times 10 to the power of -3 per degree Celsius. Yang ini yang betul. Okay, so maksudnya specifically disebut alpha itu pada temperature apa? Pada temperature T0 20 degree Celsius dan dia beritahu R0 at 20 degree Celsius. So kat sini example yang betul dan bagus lah. Okay, so equation kita macam biasalah. R sama dengan R0. 1 plus alpha T minus T0. Okay, R kita 2 kali R0. 1 plus 3.8 times 10 to the power of -3 times T, kita nak cari minus 20 degree Celsius. Okay, R boleh potong. R0 boleh potong. Okay, so R0 boleh potong. Kita akan dapat 2 minus 1 over 3.8 exponent -3 plus 20. Dan saya akan dapat 283.16. Itu final temperature. So betul jawapan yang Mael berikan. Okay, thank you Mael. Baik. Ada soalan tak? Tak ada, sir. Okay, kalau tak ada, make sure awak dah buat soalan tutorial yang berkaitan dengan soalan ni, soalan tutorial question 4. Okay, so soalan tutorial question 4 berkaitan dengan soalan ni. So itu saja untuk sesi kita kali ini. Awak boleh buat soalan tutorial soalan nombor 4. Sekian, terima kasih. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. sir.